Pertubuhan Rohingya mohon maaf tak sependapat dengan Zafar. 17 pertubuhan yang mendakwa mewakili masyarakat Rohingya itu juga menafikan melantik individu terbabit sebagai pemimpin mereka. Suatu gabungan pertubuhan berkaitan pelarian Rohingya membidas kenyataan Presiden Pertubuhan Hak Asasi Manusia Etnik Rohingya Myanmar, Malaysia Mehrom, Zafar Ahmad Abdul Ghani serta memohon maaf kepada kerajaan dan rakyat Malaysia. Dalam kenyataan bersama yang ditandatangani 17 pertubuhan berkenaan, mereka menyifatkan kenyataan Zafar itu yang sebelum ini dinafikannya sebagai tidak bertanggungjawab dan meminta pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap individu terbabit. Menurut NGO berkenaan, Zafar menimbulkan salah faham serta sentimen negatif kepada pelarian Rohingya dan mereka tidak pernah melantiknya sebagai pemimpin. Dia, Zafar, bukan pemimpin kami dan sebenarnya kami tiada pemimpin di Malaysia. Dia tiada hak untuk mengeluarkan kenyataan mewakili kami. Oleh itu, semua pelarian Rohingya menentang kenyataan yang tidak realistik dan tidak bertanggungjawab itu, kata kenyataan itu hari ini. Antara pertubuhan yang membuat kenyataan bersama itu ialah Human Rights Association of Rohingya, HURAR, Ethnic Rohingya Committee of Arakan, ERKA, Rohingya Arakanese Refugee Committee, RAK, Rohingya Education and Development Organization, RED, Dawa and Empowerment Education for Rohingya, DEAR, dan Rohingya Education in Malaysia, RAM. Isu Rohingya menjadi perhatian ramai di media sosial sejak beberapa hari lalu selepas pihak berkuasa meminta cubaan sebuah bot membawa pelarian Rohingya memasuki negara ini pada 16 April lalu. Nafi buat kenyataan, bot tersebut membawa kira-kira 200 orang Rohingya yang mahu memasuki Malaysia menerusi perairan Langkawi. Tindakan itu mendapat perhatian Zafar yang kemudiannya mengeluarkan kenyataan supaya kerajaan bertanggungjawab terhadap pelarian berkenaan. Zafar turut didakwa mengeluarkan kenyataan menghina rakyat Malaysia, menuntut hak kerakyatan penuh. Bagaimanapun, dia menafikan pernah mengeluarkan kenyataan seperti itu dan menyifatkannya sebagai tuduhan palsu. Kenyataan Zafar termasuk surat tuntutan yang tersebar di media sosial telah menimbulkan rasa kurang senang rakyat negara ini. Polemik terbaru itu juga menyaksikan sesetengah pihak membangkitkan masalah yang dibawa etnik Rohingya dan menjadikan ia sebagai salah satu alasan menjustifikasi sikap kerajaan sekarang. Dalam kenyataan itu, NGO berkenaan merakamkan penghargaan kepada kerajaan dan rakyat Malaysia yang membenarkan mereka tinggal di negara ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan Malaysia dan semua rakyatnya kerana membenarkan kami tinggal di negara ini buat sementara waktu. Kami mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan beliau, namun kami tidak mempunyai kuasa untuk menghalang beliau daripada berbuat demikian. Menurut kenyataan itu lagi, kenyataan itu turut meminta pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap Zafar berdasarkan undang-undang negara ini. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan reaksi Zafar mengenai dakwaan pertubuhan berkenaan. Dalam perkembangan yang sama, kerajaan Malaysia tidak berperi kemanusiaan, kata Suaram. Suaram mengutuk tindakan kerajaan enggan menerima kemasukan bot pelarian etnik Rohingya dan menolak mereka semula ke laut pada 16 April lalu. NGO Suaram mengutuk tindakan kerajaan Malaysia enggan menerima kemasukan bot mangsa pelarian etnik Rohingya dan menolak mereka semula ke laut pada 16 April lalu. Suaram berkata walaupun Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 1951 yang mengiktiraf hak-hak seseorang sebagai pelarian, namun negara ini masih mempunyai tanggungjawab terhadap kemanusiaan sejagat. Pihak tentera menyatakan tindakan tersebut adalah bagi mengelakkan kemasukan wabak COVID-19 ke dalam negara. Dengan prosedur saringan dan pengasingan sosial, mereka masih dapat tetap diselamatkan tanpa perlu menjejaskan kesihatan awam rakyat Malaysia. Sebagai contoh, Cuba telah membenarkan 2 buah kapal dermaga yang membawa penumpang positif COVID-19
untuk berlabuh di perairan mereka bagi mendapatkan bantuan kesihatan kerana mereka berpendapat bahawa hak kepada perkhidmatan adalah hak asasi manusia. Tindakan Malaysia yang membahayakan nyawa 200 penumpang dengan menolak bot-bot ini kembali ke laut jelas tanpa sebab yang munasabah merupakan satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, kata Suaram. Pada 16 April lalu, pihak berkuasa Malaysia menyekat 200 orang pelarian Rohingya yang cuba memasuki negara secara haram menggunakan sebuah bot. Sehari sebelum itu, pengawal laut Bangladesh dilapor menyelamatkan sebuah bot yang mengandungi 382 pelarian yang terdiri daripada wanita dan kanak-kanak selepas lebih 2 bulan terdampar. Menurut Suaram, kemasukan kapal berkenaan ke Malaysia dinafikan pihak berkuasa dan lebih 30 orang dilaporkan meninggal dunia sebelum bantuan sampai. Isu mengenai kewajaran kerajaan menerima kemasukan kapal-kapal berkenaan turut menjadi perdebatan di media sosial. Sebelum ini, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, tindakan menerima bot-bot berkenaan hanya akan mengundang masalah besar kepada negara yang sedang menghadapi wabak COVID-19. Menurut Muhammad, jika kerajaan membenarkan bot membawa pelarian itu menghampiri sempadan Malaysia, lebih banyak kejadian seumpama itu akan berlaku. Katanya ketika ini jumlah pelarian Rohingya di Malaysia dianggarkan kira-kira 150,000 orang dan negara ini tidak lagi mampu menampung kedatangan mereka. Menerima Rohingya pada waktu seperti ini akan membuka lebih banyak pintu buat warga asing dan bot untuk mendekati sempadan Malaysia dan oleh itu menghalang usaha kerajaan untuk memerangi COVID-19. Muhammad dipetik sebagai berkata, Malaysia patut jadi contoh. Sementara itu, Suaram berkata pihaknya bersetuju bahawa konflik ketenteraan, kewarganegaraan dan status etnik Rohingya merupakan tanggungjawab bersama negara ASEAN lain. Namun katanya Malaysia sepatutnya menjadi contoh yang lebih progresif bagi negara-negara ASEAN dalam menegakkan hak asasi manusia dalam rantau ini. Suaram juga ingin mengingatkan bahawa pelarian-pelarian yang tinggal Malaysia walaupun diiktiraf oleh sebagai pemegang kad Pesuruhjaya Tinggi pelarian PBB UNHCR namun tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Mereka tidak mempunyai hak untuk bekerja, mendapat pendidikan formal dan akses kepada servis kesihatan awam. Dengan kekangan yang dihadapi mereka masih perlu menyerah kehidupan dan keluarga, seringkali menyebabkan menghadapi masalah dengan pihak berkuasa, menambah kesulitan kepada kehidupan harian mereka jelasnya. Dalam berita berkaitan perbincangan tergempar isu Rohingya diperlukan. Perbincangan perlu diadakan sebelum ada lagi ketibaan pelarian Rohingya. Sanggupkah kita sekali lagi menolak mereka kembali ke laut di bulan yang mulia ini? Insiden menyayat hati. Penolakan kapal dipenuhi pelarian Rohingya setelah bertarung nyawa di tengah lautan sangat menggemparkan perasaan umat Islam yang beriman. Malaysia telah menolak saudara se-Islam kembali ke laut tidak lama sebelum tibanya Ramadan. Setelah mereka semua hampir kebeluran dengan puluhan akhirnya menemui ajal di laut. Kita harus bersedia dengan kemungkinan ketibaan seterusnya bot yang membawa pelarian Rohingya di bulan Ramadan ini. Sanggupkah kita sekali lagi menolak mereka yang sedang kelaparan kembali ke laut untuk menghadapi risiko kematian di bulan yang mulia ini? Ini adalah realiti mungkin berlaku esok atau lusa. Malaysia pernah menyelamatkan pelarian ekonomi dan politik dari Vietnam yang sampai dengan bot pada dekad 1970-an. Dahulu atas dasar kemanusiaan. Insiden penolakan pelarian tidak selari dengan ajaran dan amalan Islam yang menuntut kita menyelamatkan nyawa yang terancam. Kerajaan Perikatan Nasional yang menganggap mereka sebagai kerajaan Melayu Islam sepatutnya mengamalkan sepenuhnya ajaran Islam untuk menyelamatkan mereka. PAS dan UMNO patut menerajui usaha ini, apatah lagi kerana pernah menganjurkan himpunan dan misi bantuan kemanusiaan tidak lama dulu. Dengan kuasa yang dipegang, mereka tidak harus cepat lupa pembelaan yang pernah disuarakan dahulu
yang digunakan untuk mengangkat nama mereka. Malaysia mempunyai garis panduan dan pengalaman ketika menyelamatkan pelarian Vietnam dahulu. Bagi mengelakkan percampuran pelarian dengan warga tempatan demi mengekang penularan COVID-19, pusat pengasingan pelarian Vietnam dahulu, misalnya di Pulau Bidong dan Sungai Besi, boleh digunakan. Memandangkan Malaysia memerlukan tenaga buruh, pelarian Rohingya ini boleh ditempatkan untuk industri tempatan bagi menggantikan pekerja warga Bangladesh dan Nepal yang dikenakan bayaran yuran tinggi. Sistem lama pengambilan pekerja asing hanya memberi manfaat kepada pihak tertentu dengan keuntungan jutaan ringgit. Cara ini akan mengatasi masalah tenaga pekerja asing dan boleh juga menyelamatkan pelarian Rohingya. Untuk membiayai sebahagian dari kos cadangan ini, UMNO yang merupakan sebahagian daripada kerajaan boleh mendapatkan sumbangan dana, misalnya daripada Arab Saudi yang sebelum ini begitu bermurah hati terhadap pentadbiran BN. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah boleh memainkan peranan untuk mendapatkannya. Dulu lantang, kini membisu. Insiden penolakan pelarian Rohingya ini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam dan mengundang risiko mereka menemui ajal di laut. Justru saya merayu kepada para agamawan di Malaysia untuk bersuara dan dalam isu ini di bulan yang mulia ini. Sangatlah menyedihkan apabila sejumlah ulama dalam PAS memilih untuk membisu sekarang. Berbanding kelantangan mereka dalam isu berkaitan Islam sebelum ini, adakah politik lebih penting daripada ajaran agama? Sudah muncul suara untuk menghalau etnik Rohingya di Malaysia oleh golongan yang dahulunya mengambil kesempatan politik di atas penderitaan mereka. Ini semua berlaku di bulan Ramadan, di mana kita sepatutnya lebih prihatin dan insaf atas kesengsaraan sesama Islam, walaupun ada agamawan yang memilih untuk terus membisu. Berkatalah yang benar walaupun pahit kepada pemerintah dan janganlah hanya mencari populariti dunia, kerana Allah akan mengadil kita di akhirat nanti. Saya menggesa satu sesi perbincangan tergempar diadakan melibatkan wakil kerajaan khususnya UMNO dan PAS serta wakil PH dan golongan agamawan berkenaan perkara ini. Memandangkan kerajaan keberatan untuk mengadakan sidang parlimen, inilah cara terbaik. Saya menggesa perbincangan ini diadakan segera sebelum lebih banyak ketibaan pelarian Rohingya di perairan kita dan sebelum kita menolak mereka sekali lagi ke laut untuk mungkin menghadapi risiko maut tanpa kubur. Umat Islam itu bersaudara dan semangat persaudaraan dan keprihatinan ini amat dititik beratkan, terutama di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad ialah pengerusi PH Terengganu merangkap anggota Dewan Negara. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini. Sementara itu, Presiden Parti Keadilan Rakyat pun bersuara, "Kita sokong bantu Rohingya atas prinsip," kata Anwar. Menurut Presiden PKR itu, kerajaan boleh menyediakan tempat terkawal untuk menempatkan pelarian terbabit untuk sementara sebelum dihantar ke negara ketiga. Anwar Ibrahim berkata nasib yang menimpa pelarian Rohingya adalah lebih kurang sama dengan apa yang menimpa penduduk Palestin di Asia Barat. Menurut Presiden PKR itu, sokongan yang diberikan kepada pelarian Rohingya adalah sama dengan prinsip yang digunakan ke atas penduduk Palestin yang dizalimi Zionis. Mengapa kita sokong Palestin? Kerana rakyatnya dibunuh, dizalimi, diambil tanah. Jadi kita sokong Rohingya juga atas prinsip yang sama. Adakah itu bermakna kita tak jaga rakyat kita? Tidak. Katanya menerusi video tazkira Nurul Anwar yang dipaparkan di media sosial hari ini. Anwar juga menegaskan sokongan dan bantuan yang patut diberikan bukan bermakna memberikan kewarganegaraan kepada pelarian terbabit. Sebaliknya, kata beliau, bantuan tersebut adalah dari segi kemanusiaan dan bersifat sementara di negara ini. Untuk membolehkan ia dibuat, Anwar menjelaskan kerajaan boleh menyediakan satu kawasan khas yang dikawal untuk menempatkan pelarian terbabit sementara menunggu mereka dihantar ke negara ketiga. Ada membela, ada membenci.
Saya kata cadangkan buat kawasan sempadan bagi mereka duduk sehingga kita, dan pada masa sama kita mendesak kerajaan Myanmar dari segi politik dan negara. Mana boleh Myanmar buang orang begitu saja dan kita kena tanggung, katanya. Isu Rohingya menarik perhatian ramai terutama dalam kalangan pengguna media sosial sejak beberapa hari lalu selepas pihak berkuasa mematahkan cubaan sebuah bot membawa pelarian Rohingya memasuki negara ini pada 16 April lalu. Bot tersebut membawa kira-kira 200 orang Rohingya yang mahu memasuki Malaysia menerusi perairan Langkawi. Mereka kemudian diarah meninggalkan perairan negara. Kejadian itu mencetuskan polemik hangat di media sosial dengan orang ramai terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti menyokong agar mereka dibantu dari segi kemanusiaan dan satu lagi menganggap pelarian terbabit hanya membawa masalah kepada negara. Ia juga mengingatkan orang ramai kepada Himpunan Solidariti Kerajaan BN kepada masyarakat Rohingya yang diadakan di Tasik di Tiwangsa pada 2016 lalu. Himpunan itu menghimpunkan pemimpin kanan UMNO dan PAS di satu pentas ketika kedua-dua parti belum mengadakan kerjasama secara rasmi. Untuk rekod, UMNO dan PAS kini sebahagian daripada kerajaan Malaysia. Anwar berkata pemimpin politik yang dulu riuh rendah berucap di Perhimpunan Penyokong Rohingya agar tidak berdiam diri. Saya harap orang lama pun cakap pasal ni. Pemimpin pun janganlah berdiam diri. Dulu sanggup buat perhimpunan gantung spanduk bukan main riuh rendah satu stadium. Sekarang semua senyap sebab rakyat tengah marah. Memang betul politik ini kena ikut selera rakyat. Tapi mesti pertahankan yang hak. Dan ini soal kemanusiaan, katanya. Berita yang berikutnya, apa motif Kadir soal duta khas ke China? Tiong Kiong Sing mempersoalkan motif Kadir membangkitkan isu pencerobohan dua buah kapal China di kawasan zon ekonomi eksklusif EZZ. Duta khas ke China Tiong King Sing mempersoalkan motif wartawan veteran Kadir Jasin membangkitkan isu pencerobohan kapal China yang disifatkan beliau tidak kena pada masanya. Kapal asing disyaki melanggar perairan kita dari semasa ke semasa, dari zaman BN dan Kerajaan Pakatan Harapan. Keputusan Kadir memilih masa ini untuk membangkitkan respon kerajaan terhadap pencerobohan ini membuatkan motifnya diragui, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tiong merujuk kepada hantaran Kadir di halaman Facebooknya yang mendakwa pencerobohan dua kapal China di kawasan zon ekonomi eksklusif EZZ itu berlaku tidak lama selepas pelantikan Tiong sebagai duta khas bertaraf menteri. Dakwaan Kadir itu bagaimanapun tidak tepat kerana Tiong dilantik pada 20 April, manakala pencerobohan tersebut dilaporkan oleh The Reuters pada 18 April. Ini kerja dialah, selesaikan isu rumit dengan China, bukan nak bangga dengan kedudukan dan ganjaran saja. Jangan jadi duta khas taraf Menteri Kong Kali Kong, tulis Kadir yang merupakan penasihat media bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Tiong berkata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri perlu diberi ruang untuk menangani isu berkenaan. Yakinlah kerajaan akan terus mencari jalan aman kepada isu-isu antarabangsa dengan tujuan ke arah mewujudkan faedah bersama dan keputusan menang-menang untuk mencapai resolusi, kata Tiong. Tiong yang juga anggota Parlimen Bintulu berkata perhatian orang ramai sepatutnya tertumpuk pada usaha memerangi COVID-19. Menurut Reuters, kapal penyelidik milik kerajaan China Haiyang Dizhi 8 diapit oleh 10 buah kapal Cina. Yang lain dilihat 324 km di pesisir pantai Malaysia dalam zon ZFF Malaysia. Kapal eksplorasi West Capella yang dimiliki Petronas dan dua kapal perang Amerika Syarikat turut berada di kawasan itu pada masa berkenaan. Walaupun AS menegur tingkah laku membuli China yang dipaparkan semasa kejadian itu, Menteri Luar Malaysia Hishamuddin Hussein memilih pendekatan lebih diplomatik.
Hishamuddin memberi jaminan komunikasi secara terbuka dan berterusan melibatkan semua pihak yang berkaitan, termasuk Amerika Syarikat dan China. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Mukhriz nafi dakwaan buat laporan polis terhadap Abid Liu. Beliau berkata tidak pernah mengarahkan pegawainya untuk berbuat demikian dan siasatan dalaman mendapati tiada pegawainya yang membuat laporan atas kapasiti peribadi. Menteri Besar Kedah Mukhriz Mahathir menafikan dakwaan bahawa siasatan polis terhadap pendakwah bebas Abid Liu berpunca daripada laporan yang dibuat oleh pihaknya. Mukhriz berkata beliau tidak pernah mengarahkan mana-mana pegawainya untuk berbuat demikian. Siasatan dalaman juga mendapati tidak ada pegawai saya, pentadbiran ataupun politik membuat laporan polis walaupun atas kapasiti peribadi. Pihak saya difahamkan polis bertindak dalam bidang kuasa yang dibenarkan untuk memanggil Ustaz Abid Liu memberikan apa-apa keterangan yang diperlukan bagi maksud tertentu walaupun tiada laporan difailkan. Kata dalam satu kenyataan hari ini. Kesal atas dakwaan tersebut, beliau berkata pihaknya sedang menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang membuatnya terutama di media sosial. Memang dikenali sering melakukan kerja amal sebelum ini. Liu ditimpa kontroversi baru-baru ini berhubung bantuan yang diberikan kepada keluarga Daif di Derga Kedah. Antara lain penduduk setempat menjadi kecaman orang luar yang menyangka mereka tidak mengendahkan keluarga terbabit selepas video lawatan itu tular di media sosial. Beberapa pihak termasuk Kerajaan Kedah dan Lembaga Zakat Kedah kemudian tampil menjelaskan keluarga berkenaan memang menjadi penerima bantuan tetap. Liu kemudian memaklumkan beliau telah dipanggil polis untuk memberi keterangan berhubung perkara itu. Beliau juga membuat permohonan maaf atas kontroversi yang tercetus dan kemudian berkata akan berhenti turun padang menyampaikan bantuan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, Mukhriz berkata kerajaan negeri tidak menyekat mana-mana pihak untuk membuat kebajikan asalkan mematuhi peraturan dan syarat ditetapkan termasuk di bawah PKP serta panduan penjagaan kesihatan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik persatuan, badan bukan kerajaan, orang perseorangan dan dermawan seperti Ustaz Abid Liu yang tampil menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan pertolongan di Kedah, katanya lagi. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Juga terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Jika anda rasa channel ini telah memudahkan anda dari segi pembacaan berita-berita yang disajikan melalui suapan-suapan berita di media sosial, sila like dan jangan lupa kongsikan video ini.